إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت بها إن شاء الله تعالى بالآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لله رب الرحمن لله رب يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. وبحق من أنزلت عليه الفاتحة يا فارج الهم ويا فاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم ويدفع البلاء والنقام. ارفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وحم وضيق وشدة وفتنة دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Sampai malam ni. Sampai sekat ni, sampai waktu ni, kita masih ada di muka bumi ni. Untuk apa? Penyang-penyang. Nak bagi kita merasai nikmat. Nikmat dalam kewujudan. Iaitu hidup. Banyak lagi yang Allah Ta'ala tak bagi, tak tunjuk kat kita. Dan di samping tu, dengan usia yang panjang, Allah Ta'ala bagi peluang kat kita bertobat. Dan Ramadan ini sangat sesuai untuk kita nak bertobat. Bertobat daripada kekeliruan hidup. Macam mana? Disangkanya hidup sendirian. Keliru kita ni. Kita tak pernah ingat kita hidup dengan Tuhan. Kita ingat kita hidup sendirian. Bila kita ingat hidup sendirian, kita cuba nak tunjuk dekat Tuhan. Salah. Dan keliru ni kezaliman. Kita dah jadi hamba. Kita dah jadi hamba. Jadi dosa-dosa lain ni bukan ada masalah sangat. Dosa yang sangat bermasalah kita dengan Tuhan ni
adalah dosa kita melupai dia. Kita lupa kat Tuhan ni hari-hari. Boleh berjalan lupa. Boleh tengok lupa, boleh dengar lupa. Dan kita boleh hidup ni, benda yang paling besar dalam perkara soal kita dengan Tuhan ni, kehidupan ni. Hidup kita pun kita lupa. Yang Allah Ta'ala sentiasa memberi pertolongan. Maka dosa ni lah yang kita nak bertobat. Minta ampun, ya Allah, aku ingat aku wujud sendiri. Ada sendiri, pandai sendiri, bijak sendiri, tahu sendiri, semua sendiri. Aku terlupa kata hang tolong. No, hak ni lah manusia suka lupa ni. Dia lupa kata Tuhan tolong bagi dia boleh berjalan. Dia duduk berjalan pergi balik itu dia lupa. Dia ingat berjalan tu sifat bagi dia dan dia memang boleh buat. Ui, salah tu. No, kita ni menggunakan barang pinjam. Bahasa lah kata, tapi Tuhan tak pernah pinjam kat kita pun. Bahasa kata, kita guna barang pinjam. Bila guna barang pinjam, buatlah cara pinjam. Jangan buat cara sendiri punya. Pasal apa? Esok dia ambil balik, dia claim. Ni barang aku dulu aku bagi kat hang. Pasal apa hang bagi rosak ni? Hang punya. No. Maka syukurlah sebab panjang umur. Boleh buat koreksi. Indonesia kata koreksi kan. Boleh buat pembetulan. Pasal apa? Masih ada hayat. Saat lagi nyawa duk tang ni, nak betul tak mana? Ni tumpang nyawa duk melilau lagi ni. Kita boleh buat pembetulan. Betulkan apa-apa yang salah. Kita dihadirkan untuk kita menikmati kehidupan beserta untuk mengetahui dialah Tuhan. Ini nombor satu. Kita menikmati hidup dan kita mengetahui dalam kita menikmati itu, dialah Tuhan. Bila kata dialah Tuhan, dia sebut Rabbil Alamin. Pentadbir bagi sekalian alam. Jadi, mengetahui dia Tuhan, kita adalah kerajaan takbiran dia. Dan dia atur setiap sudut, setiap kedudukan, setiap suasana menjadikan kita orang yang sangat-sangat hampir. No. Apa yang paling dekat dengan kita? Tuhan lah. Lain daripada Tuhan jauh. Tuhan lah yang paling dekat. Dia kata lebih dekat dari urat mustaqirah. Urat hayat dua ni. Satu belah kanan, satu belah kiri. Satu naik oksigen, satu turun karbon dioksida. Urat ni tersepit, kita tak sampai 5 minit, bungkus. Ni urat ni. Orang sembelih lembu, dia tak sembelih di paha. Dia tak sembelih di perut. Dia sembelih di mana? Dia sembelih di urat ni. Dia panggil urat mustaqirah. Ni urat hayat ni. No. Tuhan kata, urat ni lah menjadikan hang hidup. Dah, aku yang menjadikan urat tu. Aku lagi dekat pada urat tu. Pasal apa hang tak nak rasa aku dekat? Pasal hang ni piang ni. Kan? Piang ni berdengung-berdengung. Ni kepala ni penuh dengan semak, lemak, kelopak-selopak semua. Selut semua duk dah. Dia jadi tentong. Dia lupa. Satu hari dia mesti off. Dan dia mesti balik. Dia lupa tu. Bila lupa nak buat pandai-pandai sendiri. No. Dan Tuhan bagi kat kita kelebihan Ramadan. Apa dia? Bulan untuk kita tengok setakat mana kita sabar. Bulan Ramadan ni nak tengok setakat mana kita sabar. Lauk tu berlambak. Kita nak makan semua kalau boleh dengan periuk-periuk kita nak makan. Ya. Tapi Tuhan nak test tengok cakap mana hang sabar. Pelan-pelan. Saya kurma tu termasuk dalam kotak-kotak dalam mulut orang tak lagi. Hang pakai bungkus dengan ayak 9 tu. Makan pelan-pelan, jangan duk kalang kabut. Minum ayak sampai gelas pun masuk dalam mulut. No. Bukanlah tuan-tuan. Saya lah. Saya tuan-tuan juga. Mari kita tengok ni muka surat nombor berapa? Syarah 15, muka surat 33. 15 muka surat 33. Buku Al-Hikam. Berapa kali repeat lah. Periksa tak pernah lulus. Baca sampai muka surat keluar. Tanya, ayat 9 tu lah duk dah. No, alang tu. Lama tak nampak baca itu. Puasa baru seminggu, kurus macam 2 minggu.
Tak tahu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Hikmah. Kitab yang bertajuk Kebijaksanaan. Inilah kitab dia. Kata dia, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah ia dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada. No. Syok ni, tak ada ni. Saya seorang lagi faham. Sarah sampai tuan-tuan tak faham apa. Ustaz ni kata menentang apa. Betul tahu. Ni tak faham dengan buat angguk. Burung kukok buat angguk juga. Tak faham tak? Tanya. Tapi hak duduk ni semua nampak macam super duper faham. Tengok macam faham ya. Mai kita tengok apa Syekh Mas'ud ni kata. Bukti yang mengatakan hebatnya Tuhan ni dia sembunyi dalam cerah. Siapa pun tak nampak. Dalam cerah mana boleh sembunyi. Tapi Tuhan sembunyi dalam cerah. Dan orang tak nampak pun dia sembunyi. No. Dia sembunyi balik gerak kita. Kita akan nampak dia, kita nampak kita. Dia pandai tu. Tuhan ni pandai semua tuan-tuan. Oi. Dia sembunyi dalam kecerahan. Kita nak sembunyi, ni pergi cari tempat yang gelap. Boleh sembunyi bagi orang tak nampak. Tuhan sembunyi dalam gerak tangan kita. Kita tak nampak kata dia, kita nampak tangan kita bergerak. Ini memang kasih tintong lah. Jadi, bila itu keadaan dia membuktikan dia sangat-sangat hebat. Dia kata, wa zahiru, aku yang zahir. Wal batinu, aku yang batin. Yang zahir pun aku, yang batin pun aku. Jadi, boleh nampak dia pada yang gaib, boleh juga nampak dia pada yang nyata. Hebatnya Tuhan. No? Hebat sungguh. Saya duk perhati aku ni bergerak. Tak mana gerak aku betul-betul ni. Duk tengok diri ya. Tak mana aku bergerak betul. Pergi scan, tengok X-ray, YA, semua seri-seri, semua tengok. Tak nampak pun Tuhan dalam tu. Duk nampak rangka, duk nampak badan. Aku bergerak dengan apa yang betul-betul ni. Jam terus orang saraf ni. Tambah makan rebung daging kambing tu pula. Jam lagi teruk lah. Sepakat para arifin, orang-orang arif billah, orang-orang yang kenal ni bermaufakat mengatakan bahawa sesuatu selain daripada Allah itu adum yang tidak ada. Dan betul pun pemufakatan mereka ni sebab Tuhan kata la ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Betul tak? Tetapi kita ni menikmati dia tu. Kita ni ada, bukan kita ada saja-saja ada. Ada menikmati keadaan Tuhan tu. Pasal dia tak boleh ada macam kita. Maka dia jadikan kita untuk merasai adanya dia. Tetapi pasal kita tak kenal dia ni, kita kata yang ada itu adalah kita. Fail lah. No. Ada. Dia bagi hancur semua, seluruh alam ni hancur. Langit, bumi, bulan, bintang, apa lagi yang ada semua bungkus. Kan? Virus, bakteria, kuman, kedemuk-kedemuk semua. Habis semua tak ada. Masa tu dia bertanya, milik siapakah kerajaan langit dan bumi? Kalau kita ada, siapa nak jawab? Siapa nak jawab waktu tu? Tak ada siapa pun dia tanya. Milik siapakah kerajaan ni? Nabi kata, tak ada siapa jawab. 40 tahun. Tengok. Kita kata, kita ada jawab lah. Aku ada, bos. Jibril pun tak ada, Mikail pun tak ada, Israfil. Kalau puak-puak tu tak ada, puak-puak ni lagi tak ada. Tak ada aras, tak ada kursi, tak ada segala apa pun. Tuhan tanya terus tu. Nabi kata dia tanya terus, milik siapakah kerajaan langit dan bumi? Yang Tuhan nak tanya, milik siapakah tubuh dan akal kamu? Tu langit bumi tu. Tubuh tu adalah bumi. Hak ni baru nak tanya. Dia mai. Hak ni lah baru betul-betul langit. Kan? Dia main dari atas.
Relax daripada bulan puasa ni, letih. Milik siapa kerjaan langit? Akai. Milik siapa kerjaan bumi? Badan. Badan dan akai hang siapa punya? Hang kata hang ada kan? Aku tanya ni, hang jawab lah. Maknanya, permufakatan para ulama, ahli-ahli arif billah ni kata, pada hakikatnya siapa pun tak ada. Kita menikmati ada aja. Syukurlah sebab kita tak nikmati seperti wujudnya cawan. Kita tak menikmati hidup seperti wujudnya buku. Kita nikmati hidup dengan wujudnya insan. Bot sudah mai. Naik duk. Ini bot, private bot ni. Hak mana sakit pinggang makan mikai sat ni duk kan? Duk. Allah Ta'ala mai lah semawa kat kita duk buat tak mau pula. Allah Ta'ala buat mai, nah duk cek, duk. Bagi ke, duk tak mau. Nah. Jadi pakat orang arif billah sebut kata selain Allah tu tak ada. Dan Tuhan pun kata, ayat yang selalu saya ulang bagi faham yang ni. Hal ata 'alal insani 'ainun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada insan suatu masa yang dia tidak pernah wujud. Dia apa? Dan tidak boleh disebut. Maknanya tak ada. Tu hakikat tak ada. Sebab tu bila kita ada, kita kata tidak ada yang lain. Kita kata hari-hari kita kata dalam keadaan kita bertobat, kita ada wuduk, kita nak semayang, kita kata perkataan tu. Aku bersaksi bahawasanya aku menyaksikan tidak ada yang lain. Perkataan tu dia nak bagi hidup kita tu betul-betul hidup. Supaya kalau ada gerak daripada kita tolaklah. Kalau ada diam daripada kita pun kita tolak kerana melihat kewujudan satu ni. Tangi bila orang-orang belajar ilmu makrifat ni dia menyebut pada wahdatul wujud. Wujud yang satu ni. Tapi pasal Tuhan tu laisa. Dia tidak menyamai apa-apa pun. Maka wujud dia wujud yang tidak boleh nak dita'arif. Sebab dia bukan benda. Dia bukan itu, bukan ini, bukan. Dia tu macam mana? Bukan. Jadi dia tu betul-betul kalau bukan macam mana? Bukan. Kalau bukan tu, dia. Kalau ya, bukan. No. Kakak, bot mai lagi. Duduk. Bot ni bukan senang dapat ni. Tuan-tuan di rumah dah? Tak ada. Duduk lah di sini je dah. Tu pun tak faham. Kalau ada di rumah, tuan-tuan tak mau duduk, saya faham lah di rumah apa dah. Ni di rumah tak ada. Di sini je dah. Dia tu pun dia tak mau faham. Duk buat tersahar pagi sekali. Kita tu dah sakit. Duduk je lah. Saja duk bagi aku naik angin. Kan ada pasal. Dan dia kata lagi. Artinya tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah. Allah ada tak ada rupa, Allah ada tak ada bentuk, ada tak ada suara, ada tak ada huruf. Kanan pun bukan, kiri pun bukan, atas bukan, bawah bukan, dalam bukan, luar bukan. Bukan semua. Selagi nama ya, hak tu nama dia bukan. Bukan Allah. Kalau orang kata begitu, bukan. Begini bukan. Yang betul-betul Allah ni yang bukan. Bahasa ilmu nak kata, dia kata apa? Yang tidak ada kualiti. Tuhan ni tak ada kualiti. Kita kualiti ya, fail. Bukan aku tu. Sebab tu kalau kita berkata, ni Tuhan kata, hang bohong. Yang kata bukan Tuhan, yang kata. Dia cuba tipu tu. Tengok orang tak tahu. No. Tidak dapat disamakan dengan adanya Tuhan. Kita paling tidak ada dua. Satu roh, satu jasad. Bila Tuhan panggil Nabi Musa, mai kat aku, tinggalkan kedua sepatumu. Nak jumpa Tuhan nak buka kasut ke? Bukan. Tinggalkan roh kamu, tinggalkan jasad kamu. Sebab tu pakaian. Hamai jumpa aku dengan aku. Bukan dengan roh hang, bukan dengan jasad hang. Nak abang kata, Tuhan itu tidak seperti yang akai kata. Jangan cari Tuhan, jangan faham Tuhan guna akai kalimah Allah yang berkelip betul. Tu guna akai. Kawan tu baru buat geometri sikit je pun. Bisin dah tu Malaysia. Kan?
Macam kan berdengung. Yang kita ambil kalimah Tuhan, pergi pelekat di dinding. Sama tak kalimah Tuhan pelekat di stukin? Sama bro. Tengkak sampai masuk mahkamah. Kawan pun bersuara, ini tak Islamik. Hang Islamik yang mesti. Pagi orang tahu. Ambil nama Allah buh di topi. Lagu mana? Ambil nama Allah buh di bakal tali pinggang. Buh nama Allah di dalam wallet, buh di pungkok, letak di punggung, letak duduk atas tu. Macam mana kalau kita anggap Tuhan begitu? Ni tak mengaji bab diri Tuhan. Oh, nama Allah je kalau apa dah. Nama je pun. Nama je bukan ada apa pun. Tapi pasal orang tak faham. Sanjung pada nama. Nak buat apa? Kan? Diri sebenar hang tak kenal pun. Hang duk pemain Tuhan dengan apa yang hang boleh buat. Hang telah melemahkan Tuhan. Hang tak nampak pertolongan Tuhan. Hang kata hang boleh buat. Hak tu saja hang pelakih Tuhan dah cukup teruk dah. Kan? Tapi tak apalah, Tuhan nak tunjuk kat kita. Kalau hampa nak tahu manusia beranggapan aku ini seperti stukin. Bukan ni dah jadi dah. Barulah apa tu, Dajjal mecek manusia Islam Melayu dengan stukinnya lompat lah. Dajjal tak tunjuk, boleh aku tunjuk ayam laut kering. Tak kira mesti sujud kat aku. Nabi kata besok dia boleh bagi ayam laut, 7 lautan ni kering. Dan kita mesti mempertuhankan dia. Buat main stukin mukeli ya. Dulu ada juga hantu stukin. Orang punya stukin, orang marah sangat. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Dulu orang Kristian nak ambil nama Allah buh di gereja. Dia berbebai betul tak? Ni stukin pula. Stukin kata aku glamour juga kadang-kadang. Tak payah jadi artis pun. Dia pun dengar minum marah saya. Hantar polis main tangkap aku mampu. Nak tangkap pasal apa aku habaq benda betul. Tangkaplah tak betul tu. Kalimah Allah ada apa? Ada huruf je. Cuma kita semua tak ada. Ada ke? Tak ada. Siapa nak sebut tadi? Wahai, duduk di stukin ke duduk di kita? Duduk di kita lagi terang. Yang duk sebut aku. Stukin tu bentuk digital kot. Nama dia Cina. Makau tu bukan dia reti. Dia bukan tahu nama-nama. Dia print dia siap. Cik nak tergelak kadang-kadang. Tapi macam syok kat drama ni. No. Sampai hampa tak ada tahu benda besar ke mana, benda kecil macam mana, benda wajib hampa kena beriman betul lagu mana. Macam mana macam tu? Baru 2024. 2044 tapi 2044 mai saya tak ada. Tapi kalau antara saya dengan Pak tak ada lu. Tengok 3 beradik duduk kat situ, semua dekat-dekat sama. Tuan Khairi, Abang Latif dengan Abang rumuk dekat ni. Saya pun nak pergi juga. Datuk pasal dia sama dengan saya, dia jauh sikit. Dia taduk dia. Dekat-dekat tu tak apa, dulu tak tahu topi merah ke, topi hijau ke, topi hitam tak tahu. Benda hal lebih besar untuk kita nak ambil tahu, kita tak ambil tahu. Duduk saja-saja dia pun tak belajar langsung hal nak mengenal Tuhan ni. Tak ambil tahu. Tiba-tiba orang usik nama saja. Lompat. What the story. Sebab adanya alam terserah kepada adanya Tuhan. Serahkan dia nak buat macam mana? Mana kita tahu. Kan? Bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada yang membayanginya. Maka siapa yang melihat bayangan tidak melihat kepada yang membayanginya, di sini nama dia terhijab. Duk tengok benda bergerak, tak tengok yang menggerakkan. Hijab. Kita bukan tengok benda bergerak tu, kita tengok yang menggerakkan dia tu. Sebab benda kali bergerak sendiri. Darah kita dari jantung pergi kepala turun kaki, naik kepala turun kaki. Dia tak bergerak sendiri tu. Dia mesti bergerak dengan satu keadaan. Mesti ada kuasa. Akal ilmu kata tak ada kuasa, tak boleh bergerak. Maka tidak ada satu kuasa di alam ni melainkan kenyataan itu kudrat Allah. Maka melihat benda bergerak, tidak melihat kepada yang menggerakkan benda tu, nama dia hijab. No, terdinding. Seperti firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah.
Segala sesuatu rosak kecuali zat Allah. Semua dah memang nak kena rosak. Kan? Pasal apa? Pasal benda. Benda dia terikat dengan tarikh luput. Masa luput dia terikat. Tuhan dah. Pasal Tuhan dia tak terikat dengan tarikh luput. Tak terikat dengan suasana benda. Tuhan hidup tak pakai oksigen. Dia hayat, dia tak ada oksigen. Tuhan hidup tak payah buang karbon. Macam mana nak sama orang kita? Dia hidup tak payah tarik udara masuk dalam perut. Sebab dia perut pun tak ada. Kita perut pun ada. Dah lah buta perut. Dah lah buta perut, kadang-kadang busuk perut. Tuhan perut pun tak ada. Macam mana nak sama orang kita? Kan? Kemudian Rasulullah SAW membenarkan perkataan para pujangga yang berkata, ala kullu syai'in ma khalaqallahu batilun. Kata dia, perhatikan bahawa segala sesuatu selain Allah itu pastinya binasa. Palsu semua. Semua bukan berdiri dengan sendiri dan bukan berbentuk baqa. Berbentuk kekal. Yang kekal ni Tuhan. Apa bukti yang kekal? Dia tu kekal. Dia boleh mengadakan sesuatu yang sementara. Yang kekal dia boleh buat sementara. Kan? Kalau dia tak kekal, dia tak boleh buat sementara. Jadi Tuhan tu maha kekal. Yang lain semua pasti binasa. Pasal apa binasa tu kena berlaku? Supaya manusia tidak terikat dan duduk dengan keadaan itu selamanya. Sebab tu dia bagi dekat manusia ni ada perubahan. Supaya dia tak melekat dengan, kalau muda dia duduk dengan muda dia syok, dengan muda dia syok, dengan segak. Maka Tuhan bagi benda tu buruk. Jadi dia tak terliok dengan segak tu. Selamat sikit dia. Segak apa lagi seminggu. Puasa 7 hari hilang 6 kilo. Puasa 14 hari hilang 12 kilo. Masuk lagi 7 hari tinggal kulit dengan jam. Tanya pasal apa ni? Puasa. Tuhan bagi puasa setahun, tak ada terus. Tak boleh pun buka puasa makan yang berkhasiat. Udang 2 ekor. Gaut apa? Buhlu kan. Gaut tinggal belakang. Kambing 2 ketui. Tak cukup kambing. Carrot. Tu apa? Rebung. Segala penin-penin semua masuk. Tengok tak lagi. Duduk seminggu, awak pun nampak angkuh. Pasal apa? Pasal setiap benda baru kena buruk. Tiba-tiba kita nak duduk dengan benda berubah. Tak duduk dengan kekal. Ui, kita teruk ni, terhijau. No. Kemudian dia kata, perhatikan bahawa suatu selain Allah itu palsu. Wa kullu na'imin la mahallata zailu. Dan tiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rosak, lenyap. Jadi sebelum dia rosak, buat sesuatu supaya rosak dia tidak membawa mudarat. Contoh dia, umur kita. Dia akan habis. Pastikan habis umur kita kepada yang manfaat, bukan yang mudarat. Kalau itu sia-siakan hidup dengan kita menjauhkan diri dari Allah. Maka mudarat tu, habis umur yang mudarat. No? Kemudian, sebut dia lagi. Loh, habis dah. Apa, pendek sangat. Jadi, ketahuilah, membetulkan perkataan kita, duk kata hari-hari kalimah tasydid ni. La ilaha illallah. Yang ni, dia nak faham. La ilaha illallah nak cerita, selain daripada Allah, semuanya pasti demolish. Akan binasa. No? Jadi, standby lah. Jangan kita duk pegang benda ni seolah-olah tak mau lepas. Bila dia nak suruh kita lepas itu, dia ubah umur. Dia ubah, kita mesti nak kena lepas. Jadi, dengan umur yang mendatang, kita nak kena lepas, kita taklah jadi orang yang takut hak tu, takut hak ni, takut hilang hak tu, takut rugi hak ni. Jangan. Pasal suka tak suka, pasti kita kena lepas. Harta kita paling hebat ialah anak-anak. Kita lepas view tu ya. Dia menikah aja, hasta la vista. Nak suruh picit kaki pun, dia tak mau. Dia kata kaki macam buruk ya. Suruh aku picit dah. Kan? Dia tak mau. Anak perempuan bagi alasan tak boleh lah, suami tak bagi. Anak lelaki tak larat lah mak. Pasal apa? Pasal Tuhan kata bukan hang punya. Dia melengkapi hidupnya tapi bukan hang punya. Dia menikah je.
Bye-bye. Masa bila hang punya? Masa hang nak mati. Pasal apa? Harta hang pergi kat dia. Masa tu lah baru hang dia punya. Hang ruyuk pergi, dia pergi simpan, habis. Hang duduk tu dia faraid, masuk mahkamah pula tu pun kan. Dia dengan mahkamah orang Malaysia ni ikut syuruk. Asal ada masalah je, mahkamah. No. Ada apa nak tanya? Silakan ibu-ibu. Kok teringin nak tanya, ibu ni mengaji, angguk. Tanya, geleng. Awal angguk, dia angguk tang tu, dia angguk tang ni. Tanya, ya, Abang Atik. Diri yang bukan, betul? Bukan. Tadi Ustaz ada sebut tentang, macam mana nak pakai ni? Nak on ke? Okay. Tadi Ustaz ada kat sini. Oh, di sini tak apa. Cakap. Nak boleh di sini. Untuk sini. Tadi Ustaz ada sebut tentang diri yang bukan. Ya, yang betul. Yang bukan. Yang bukan ni maknanya yang ni lah. Kalau kita itu pun bukan, ini pun bukan. Pun bukan kan? Ya. Diri yang bukan. Macam mana kalau kita nak tahu pula diri yang mengetahui itu? Diri yang tahu oh ini sejuk, ini panas. Oh di sana jauh, di sini dekat. Ya. Macam mana kita nak tahu dia? Nak tahu dia tu. Ya, okey. Hanya diri yang bukan tu saja boleh mengetahui tu. Diri lain tak boleh mengetahui. Sebab diri yang bukan dia tahu sejuk tapi dia bukan sejuk. Dia tahu tentang tu sejuk tapi dia bukan sejuk. Dia mengetahui tentang panas tapi dia bukan panas. Sebab tu dia tu yang bukan. Dia mengetahui tentang gelap tapi dia bukan gelap. Janganlah pergi cari dia dalam gelap, tak ada. Tu yang nak tahu kata macam mana diri yang tahu tu. Diri yang tahu tu lah yang bukan tu. Dia tak duduk di dalam tapi dia tahu apa itu dalam. Dia tak duduk di luar tapi dia tahu apa itu luar. Maka bila pun diri dia tetap diri yang bukan. Dia bukan sama macam dia tahu. Sebab tukang buat kasut, adakah dia kasut? Kasut dia. Macam tu. Jadi diri yang bukan ni adalah diri yang mengetahui tu. Sebab tu dia meliputi segala sesuatu. Tetapi dia bukan cari dia pada sesuatu wajib tak jumpa. Sebab tu dia kata tidak bersuara sebab yang ada ni semua keluar suara. Tidak berhuruf sebab semua ni atas huruf tu. Dia nak abang kata kalau otak hang boleh compute, maka aku hang tak boleh compute. Otak hang tak boleh nak analisa ni. Sampai tu ni otak pun reject. Tak boleh biar ni. Dia tak boleh duduk dengan faham dia. Dia mesti balik kepada kepercayaan. Dia balik kepada ketakwaan dia. Dia balik kepada pengenalan dia. Dia sendiri nak compute, tak boleh pergi. Sebab luar daripada benda-benda yang dia boleh analisa. Tuhan sendiri, aku sendiri hampa tak boleh sentuh, hampa tak boleh main. Pasal apa? Aku bukan di sana, hampa nak main. Yang kita nak pergi ni benda tu ada di sana. Kita nak pergi kat Tuhan je, dia bukan ada di sana. Aku juga bukan ada di sini. Hang nak main aku di sini je nak. Bila kata bukan di sana, bukan di sini, perkataan yang kata betul itu bukan. Dan kita boleh kata lah yang bukan. Tu yang bukan tu. Jadi orang akan bertanya, Allah tu macam mana? Nabi apa? Aku tercengang kalau hang tanya. Dia abang, perkataan yang aku nak jawab dekat hang ni tercengang. Aku tercengang Ustaz. Tuhan tu macam mana? Macam tu lah. Next. Ni tak apa. Boleh lihat. Ni bukan dalam TV. Ni luar. Luar ni boleh. Sambung sikit. Ya. Jadi sambung daripada awal letih tu. Jadi nak menahkik dia tu, nak membenarkan dia tentang mana? Macam mana keadaan yang kata bukan tadi. Nak tahkikkan dia bukan. Hilangkan semua benda. Apa yang ada? Hilangkan semua benda. Dan dia bertanya kan, milik siapa kerajaan langit dan bumi? Apa yang ada? Apa yang jawab? Bukan tu yang tadi kata bukan tu. Kalau kita boleh jawab. Bukan hang pun. Nak tahkik dengan apa? Lah ni kita ada. Boleh lah nak kata ya tu, ya ni, ya tu, ya ni. Pejam mata lena sudah. Terus mati ni lena.
Apa yang ada? Waktu kita lena, apa yang ada? Tahu saja duk dia tak pergi ke mana? Dia duduk tu dia. Pasal apa? Pasal tempat nak cerita tu. Kalau begitu, yang bukan tu ada di mana? Yang bukan tu ada kat kita lah. Sebab kita yang nak cerita. Dan Tuhan abang lah pada diri kamu. Dia abang lah tu. Pada diri kamu. Benar tu semua. Hak nak tahu semua. Hak tak tahu buang. Bengok buang. Hak cerdik buang. Hak putar perut. Hak celek perut semua buang. Aku tak pakai siapa-siapa pun. Aku pakai. Sebab tu dia abang. Dia abang dah kat kita semua. Sebaik-baik kerja dia. Yang mengetahui tentang bukan aku ni. Hang saja. Cara untuk bertemu Tuhan tu dengan tahu nombor 1, rasa nombor 2. Tahu kena dulu. Tak tahu habis ya. Dan setakatlah ni umur lepas pada 15 tahun mesti tahu tu dah. Bukan ada, dia sempurna. Sebab tubuh dah sempurna. Tahu tu duduk pada hak tak sempurna juga dia. Dia kena duduk pada yang sempurna. Sebab tu perlukan tubuh tu. Nak bagi sempurna, tubuh kena makan yang sempurna, yang elok. Baru dia boleh kekal sempurna dia tu. Jadi tahu ni tak berdirilah dekat lembu, walaupun lembu gemuk kan. Isi kepala besar, otak kecil. Tetap lembu tak tahu apa. Tu sahabat ni lembu paling besar dalam dunia, tetap bodoh. Kita ni kemetok ya cerdik kami. Dah ada orang kecil-kecil tapi cerdik. Pasal tahu duduk dia. Tapi masalahnya dia tak tahu kata tahu tu bukan hak kepunyaan dia. Tahu tu diberi untuk dia nikmati. Tak masalah. Lepas tu dia buat pandai sendiri. Rosak. Ya, next. Tergolek lah. Dia mengantuk lah. Kena temikai. Yo dah. Ya. Hang dalam dalam TV lah kulen. Hang di luar macam lain. Rupanya hang ni halimunan rupanya. Halimunan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya, kenapa dalam bulan Ramadan kita macam senang je nak buat kebaikan, buat amal, tapi kalau luar Ramadan dia jadi macam liat. Ada nak tanya pasal tu. Pasal dia manusia dalam bulan Ramadan ni dia betul-betul berdiri atas 3 perkara sifat asal dia. Dia kembali pada 3 ni. Sebab tu dia senang buat benda. Pertama, dia menjadi seorang yatim yang solid. Dia tak ada apa, dia ada Tuhan je. Kedua, dia menjadi seorang fakir yang solid. Ketika dia menjadi miskin yang solid. Dia ada 3 ni. Terbangun pada diri dia sifat 3 ni. Yang yatim, yang fakir, yang miskin. Boleh tengok tak mana 3 tu. Tengok pada puasa dia. Dia tak ada makan, dia tak ada minum, dia tak ada syahwat dia semua tak ada. Pasal apa? Kerana dia dengan Tuhan dia. Tu yang boleh buat elok. Mai lepas Ramadan dia kaya balik. Nampak balik. Kaya balik. No. Tuhan sayang kat kita 365 hari. Dia bagi 30 hari nak cover untuk 365 hari. Dia bagi 30 hari tu pun Malaysia tak nak cukup. Pasal anak bulan tak nampak. 28, 29. 28, 29. Kalau mai 30 kira main katibim tak terkejut. Hui. Dia proposal cukup pula budak ni. Banyak tahun dah aku tak nak tulis pun. 30 kan, 29 je buat ni. Teropong besar-besar timur tak nampak. Kan? Anak bulan kecil, cincin pun dia tak nampak. Mengaji sains pakai Jerman, balik mai anak bulan tak pernah nampak bela. Ada 14 mufti. Mufti pun tak nampak. Mufti dengar ni tak marah. Orang lain bukan dia tengok anak bulan. Kita boleh. Ada siapa api di Negeri Sembilan tu tahu tak? Teluk Kemang. Ada siapa sini pergi Teluk Kemang pegang teropong? Saya nampak bos. Tak ada kan? Muka lagu kita ni teropong orang tak bagi. Hak orang bagi teropong. Teropong balai cerap ni tuan-tuan. Saya pergi di pantai Aceh, Pulau Pinang. Besar ya Allah. Dia kata, Ustaz, kat teropong ni depan lensa dia tu bukan boleh ada habuk. Ada habuk lindung habis semua. Pasal dia magnify, dia bagi besar. Pasal apa? Tak nampak. Tak nampak dah Ustaz. Ru'yah buat untuk 30 tahun dah. Tengok nak bulan ni syarat ya. Ru'yah kira 30 tahun nak main. Tahu dah bila nak puasa. Tengok bila kan.
Abang nampak kata gimmick kita Islami. Habis tengok semua. Anak bulan duk tang lain dia pergi goncang teropong tu bila dah nampak. Kan? Tak goncang macam nak sambil teropong keripak hang duk bola mulut. Dia kata tak kira dapat apa tu dia tabuh. Lah, syarat je nak pergi nampak gimmick kena ada, kan? Nabi semayang mana ada? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita semayang dah. Nabi tarawih tak ada tu semua. Kita buat tu, salah ke buat? Tak salah buat. Pasal apa? Kita tak baca panjang. Bagi sebut-sebut benda tu jadi panjang. Pasal qiyam syahr Ramadan, dirikan malam, bulan Ramadan tu dirikan malam tu kita bagi panjang. Itu tujuannya. No. Next. Ya, Patih. Apa sajalah yang kita buat. Apa sajalah yang kita buat kan. Kalau dulu tak sama dengan sekarang ni. Ya, betul. Kalau kita makan, kalau kita sembahyang, Ya, kita buat apa saja pun kita rasa lain dah daripada dulu. Sebab sekarang ni kita buat tu dengan Tuhan tu sendiri. Okay? Kita buat dengan dia. Tamilah mahal dia sekarang ni. Aku tak buat sendiri. Aku buat dengan dia. Okay. Kita buat dengan dia dan kita ada pun kerana dia. Ya. Jadi macam mana kita nak relate dengan apa yang berlaku kepada Saidina Abu Bakar dululah. Ya. Di mana Saidina Abu Bakar ni dia boleh menyerahkan segala harta dia tu. Semuanya dia serahkan. Sehinggakan sahabat-sahabat query dia lah. Abu Bakar, kenapa engkau serahkan segala-galanya? Pengorbanan kau tu begitu tinggi lah, dia kata kan. Jadi Abu Bakar kata, tak apa. Aku hanya ada Allah dan Rasulullah. Jadi adakah apa yang berlaku kepada Abu Bakar pada ketika itu yang terjadi kepada dia sehingga dia sanggup menyerahkan segala harta dia? Dan bagaimana dengan keadaan kita sekarang yang saya kata tadi tu, kita boleh berasa gembira, seronok, kan? Kerana segala-galanya kita buat tu kerana dia. Nak relate dua keadaan. Terima kasih. Masa Abu Bakar jadi macam tu, dia berhadapan dengan Nabi. Tengok muka Nabi, terang nampak Nabi. Dan Nabi ini dia panggil apa? Apa ni? Al-Anwar apa? Mishkat. Nabi ini dia pelita. Cahaya dia tu kena menyala terus semua tu. Nabi tu. Sebab tu Sayyidina Umar ni dia sembah berhala. Tetapi dia duduk dengan cahaya. Hari-hari jumpa. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat paling tua. Nabi lahir dia pergi dukung. Masa Nabi lahir tu cahaya tu dia kena dah. Mai dekat dia dah masa dia pergi tengok Nabi. Dia balik, isteri dia kata ni hang bersiap elok-elok ni. Hang nak pergi mana ni? Pakai segak-segak. Dia kata aku nak pergi jumpa buah hati aku. Perempuan. Biasa. Orang perempuan dengar husband kata buah hati. Buku 5 tak mau. Kan? Dia terus tanya. Nabi kata aku nak, lepas tu Sayyidina Abu Bakar kata aku nak pergi jumpa kasih aku. Dia desak. Sampai Sayyidina Abu Bakar kata lah dihang siap. Jom hampir sekali. Pergilah. Dua lelaki bini. Pergi. Bini dia tengok, terus bini dia diam. Bini dia tanya, dia ni siapa? Maknanya, macam mana dia boleh terima terus tu? Pasal dia terus terima cahaya daripada miskat ni. Sampai terus kat dia. Sama macam kita. Cahaya miskat ni, terus sampai. Kena setiap sumbu hati lah. Dia mesti menyala. Jadi, orang zaman Sayyidina Umar dengan zaman kita ni zaman yang lain. Itu zaman tentang rasa, tentang nampak sama. Yang berbeza tu masa tu saja. Keadaan tetap sama. Sebab Tuhan kata, aku jadikan diri daripada diri yang satu. Dia mai daripada Muhammad tu lah, Muhammad Nur tu. Dia pi kepada Adam sampai kepada kita. Tak boleh? Tak boleh tutup kita pakai suara besar kan. Jadi ni yang kata Mishkat Al-Anwar ni. Kita buka surah apa?
Surah An-Nur ayat 25. Ada cerita ni. Jadi sekarang ni kita pula jadi miskat tu. Kalau kita berdiri sungguh macam mana Sayyidina Abu Bakar berdiri, orang lain pula kena cahaya tu. Boleh sentuh orang lain. Orang yang nak sentuh kita ni, kadang-kadang dia tak tahu apa, tapi dia ada bekas tu. Kita cerita betul ya, sama. Maka dia boleh menyala setiap subuh. Hati tu yang dia masukkan subuh tu. Hati tu nampak terang. Macam tu lah. Sampailah ke zaman dekat nak kiamat besok ni. Tapi pasal benda ni dia bersalahan dengan syariat. Dia salah tu. Jadi orang biasa syariat payah nak terima. Wahai cahaya dalam diri dia bekas tu tak ada. Cuba pergi bagi menyala betul. Tetap menyala. No. Ya. Tapi yang berlaku pada sahabat-sahabat tu tak berlaku pada Abu Muttalib pakcik dia sendiri. Tak berlaku pasal hang tu Tuhan nak buat pula. Walaupun hang tu cahaya tapi mesti dengan biiznillah. Izin aku. Kalau bukan izin aku, darah daging hang pun tak pakai. Sebab hang bukan boleh buat apa-apa. Yang ada dekat dia tu hak aku. Hang boleh ubah dia. Hang tunjuk bukti apa pun dia tak mau. Itu kita kata zaman Nabi. Zaman dia lah kan. Nabi Nuh sama dia, anak dia. Tak boleh terima dia. Anak dia sendiri pun tak boleh. Kita boleh berenang kot. Allah buat kecil ni bukan lebih mana pun. Kan? Tak mau berenang. Tu anak dia. Jadi kalau hak Tuhan kata, hak mana yang aku tutup, that's it lah. Tak boleh buat apa. Tapi setakatlah ni, kalau kita punyai bibit-bibit keimanan, tauhid pada Allah tu sempurna, dia akan jadi benih kita. Dia sampai mesti anak tu ada. Walaupun kita kata persen yang rendah, dia tetap ada. Ni betul lah Nabi kata, kalau nak kahwin, cari orang yang dengan agama dia. Cari yang ni dulu. Supaya keturunan dia tu ada bekas tu. Sebenarnya semua manusia ada yang ni. Tapi pasal lama dengan biat, lama dengan kelaziman. Dia nak ubah payah. Dia nak tinggal payah. Lama sangat dia duduk tu. Kan? Bila dah jadi kelaziman, dia rasa benda tu wajib kena buat. Kan? Tak buat, tak boleh. Macam tu lah. Tapi kalau kelaziman pun biarlah baik. Baik buat kelaziman, buat pergi. Esok dia kira kau pun. Ni hak tak baik pun jadi kelaziman juga. Kacau. Next. Inilah yang tinggal. Tak banyak mana tinggal pun. Inilah 313 orang. Inilah saki-baki dia ada. Ni Hawariyun ada 12 orang. Ni Hawa apa pun tak tahulah. Tapi yang ni dah tinggal sikit lagi. Puasa tahun depan tinggal saya dengan dia tu. Lagi sekali punya puasa tinggal saya seorang. Pasal apa? Bukan nak banyak ni. Nabi kata tetaplah sikit dan untunglah yang sikit. Untung, cukup untung. Tuan-tuan boleh tahu, tuan-tuan makan sekarang ni dengan makan yang sebelum ni. Beza jauh lah. Benda tu dah jadi besar sangat lah. Bukan benda kecil walaupun sesuap nasi. Dulu pun sesuap nasi ke? Tak nampak macam ni. Tapi sesuap nasi nampak, besarnya ya Allah. Tu iman tu. No. Ibu-ibu. Ibu-ibu ni macam dia. Faham? Tanya bila pun. Faham. Cuba cerita sikit. Cerita tak faham. Suruh cerita cik tak faham. Tapi cik faham lah kalau tak suruh cerita. Lang. Terang awak nak cerita. Lama tengok orang lain. Aku tengok hang kurus teruk lah. Nampak macam lain. Nak kata orang Gaza pun bukan. Tadi telefon Zul. Duduk di Paris. Bulat macam gajah. Kata awak berisi kat Zul. Next. Ustaz. Ya, silakan. Langit dan bumi tadi Ustaz. Ya. Boleh cakap bumi tu jasad. Tubuh badan. Langit tu akal. Akal Bukan langit tu roh. Langit tu? Roh, bukan? Bukan. Dia lah roh lah. Benda dalaman. Jadi bila tubuh ni dia berpandu pada akal lah. Akal dia saja tak boleh. Dia mesti pandu pada keimanan ni. Jadi yang dalam tu, roh tu
dia berpandu pada rasa lah. Ya. Yang tadi tu yang saya cerita tu lah, yang Ya. pasal kalau nak ke Tuhan tu kena melalui rasa Rasa. Betul. dan tahu tu yang utama lah. Ya. Jadi sekarang ni kita bawa jasad kita dalam keadaan kehidupan seharian ni. Okey. Kalau kita nak jumpa Tuhan tu, kalau dengan akal, dengan ilmu akal tu, kita cuma nampak sifat af'al asma' dia je lah. Okey. Akal boleh compute lah. Okey. Tapi nak yang satu tu, Rasa. rasa. Ha. Maksudnya matikan diri tu, matikan akal, Okey. terbitkan rasa, Hmm. barulah kita boleh berjumpa. Macam mana rasa tu nak ada? Itu berlaku hal lah Ustaz. Kena tengok dia dulu. Kena perhati kesempurnaan dia. Tidak rasa tak panggil. Macam mana nak tahu kita telah perhati kesempurnaan Tuhan? Kita perhati tentang kehambaan diri. Rasa tentang hamba apa dia? Hina. Rasa sangat-sangat hina. Kalau kita semayang tu nak tunjuk kehinaan kita, rasa hina. Kan? Sampai kita tunjuk bentuk sujud. Bentuk hina tu, sujud tu bentuk hina. Tunjuk kita rasa hina yang sangat-sangat. Maka kita kena duduk atas rasa kehambaan. Hina, jahil, lemah dan papa kedak. Bila tang ni ada, barulah dengan Allah tu baru boleh berlaku. Kan? Rasa kehambaan yang ada 4 basic ni ada, barulah boleh berlaku, mengetahui boleh berlaku, memahami. Selagi rasa kehambaan ni tak ada. Nak rasa hamba tu pula, nak rasa sifat seorang hamba, mesti mengetahui tentang kesempurnaan tu Tuhan. Selagi tak mengetahui tentang kesempurnaan Tuhan, rasa hamba tak akan timbul. Mesti kena tahu pasal Tuhan tu. Dah inilah yang mengaji ilmu usul, mengaji sifat 20 orang. Nak abang kata Tuhan tu wujud. Suka tak suka dia tetap wujud. Cuma bila cerita wujud tu bagi akal, dia nak tengok apa? Bentuk. Nak kena cerita dulu kat dia. Bukan wujud bentuk. Wujud yang dia masuk kat situ tahu. Tahu kan ada bentuk. Nak kupas tu pula, lambat lagi lah. Terang nak sampai mukhallafatuhu lil hawadis, nyanyuk pilu. Jadi berat tu nak mengaji. Tapi kalau pulun boleh lah. Tapi tak pergi mana ke. Sebab kita nak pergi. Kita nak pergi tak boleh ya. Kita tengok Tuhan yang bawa mai. Apa boleh? Kita nak pergi kat dia. Wah aku nak belajar. Hang nak belajar tak jadi. Hang kena tengok. Macam mana Tuhan tengok hang sampai hang boleh belajar. Apa boleh. Kebanyakan orang dia tak pergi. Dia tak tengok Tuhan mai kat dia. Dia tengok dia nak pergi kat Tuhan. Fail. Tuhan kata mana boleh hang nak mai kat aku. Bila hang boleh mai kat aku? Siapa tengok siapa masa tak ada dulu? Aku tengok hang ke hang tengok aku? Apa bukti kata aku tengok hang? Hang daripada tak ada, aku buat bagi. Setelah aku tengok tu. Makna hang tak ada juga. Aku tengok hang bagi ada. Dan aku nak bagi. Pasal aku dah ada terlampau banyak. Yang tak habis-habis, yang kekal. Aku nak bagi hang rasa ada tu. Apa dia ada tu, aku bagilah hang. Hang rasa lah. Tapi pasal hang duk ingat hak tu aku punya. Hak tu hang punya. Hang tak pernah nampak kata aku bagi. Maka hang rasa hang punya. Di sini, hang terhijab teruk dah. Pasal hang tak nampak aku bagi. Tu saya kata dulu, satu kuliah saya katakan. Siapa di sini daripada alam roh, dia minta kat Tuhan nak mai? Siapa dia? Siapa dia? Kita di sini, kita tu saya tengok Allah tu lagi merapu jauh ni tadi. Siapa yang ada dalam rumah ni minta kat Tuhan di alam roh tu, ya Allah, aku nak pergi ke dunia. Angkat tangan. Mana ada siapa minta nak mai? Mana tahu pun kita macam ni. Kalau tu yang ada sekarang atas, kita tahu ke atas Tuhan tahu? Kalau Tuhan tahu, macam mana nak timbul rasa kalau tak tengok dia? Macam mana nak tengok dia? Kena tahu kata dia tengok kita. Baru kita boleh tengok dia. Tok Nabi katakan, Islam, iman, ihsan. Ihsan ni apa dia? Kamu melakukan sesuatu seolah-olah kamu tengok Allah. Dia apa? Sekiranya kamu tak dapat melihat Allah, ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala melihat kamu. Betul ya? Tuhan tengok baru ada. Tuhan tak tengok, mana boleh ada? Masa nak ada kerana Tuhan tengok. Kalau kerana Tuhan tengok, mana ada sebab dari kita? Kalau tak ada sebab dari kita, mana boleh dengan amal kita nak ibarat Tuhan? Aku beramal. Mana ada sebab dari hang? Preparation apa yang hang buat? Hang nak main apa dia persiapan hang buat nak buat muka hang? Hang beritahu. Hang nak buat tangan hang 12, kaki hang 12. Apa persiapan yang hang buat untuk nak main ada benda tu? Bukan aku yang bagi hang kah? Kalau aku yang bagi hang, hang punya mana?
Esok dia tanya, garu tempat tak kata. Lepas tu dia kata, hang nampak pintu neraka? Sebelum aku tenang masuk, aku masuk nanti. Kita main, kita mengadang-adang, ya Allah terimalah ibadat. Hei, hang tak ada ibadat tak minyak hang apa? Kalau tu buat, hang apa? Terima kasih Tuhan, hang bagi aku. Buat. Hang pilih untuk menyatakan aku ni hamba. Aku nak buat mana aku reti apa? Aku kan tak tahu apa. Semua yang aku tahu tu pasal hang bagi. Jadi tak timbul ya semua ni. Melainkan orang tu mengetahui dia lihat Allah, dia dilihat Allah. Dengan itulah dia dapat melihat Allah. Dia sendiri nak pilih lihat Tuhan, tak boleh. Tak mungkin terjadi. Ya. Kalau begitu Ustaz, Okey. Bolehkah kita ni menafikan diri kita kalau Tuhan tu sendiri tidak menolong benda tu? Macam Ustaz kata tadi, dia yang datang dekat kita tu. Dia yang datang kepada kita. So bila dia datang kepada kita tu, maka barulah kita boleh merasai dengan dia tadi tu. Kan? Dengan dia tadi tu. Jadi in the other way around tu, dia saya terfikirlah mungkin kita selalu sebut pasal matikanlah diri kamu kan. Jadi bolehkah kita mematikan diri kita kalau tanpa dia tu datang kepada kita? Ya. Masalahnya orang nak mati diri tanpa dia datang tu, tak tahu. Dia tak tahukah kata dia didatangi Tuhan. Dia tahu tak yang ni? Persoalannya manusia tahu tak yang ni kata dia didatangi Tuhan dia? Dia tahu? Tak tahu dia nak pergi mana? Dia tak tahu. Sedangkan kejadian diri dia mesti tahu kerana dia dilihat Tuhan dia. Hak tu dia tahu tak? Dia asasnya, asas diri dia. Dia tahu tak aku ada ni kerana aku dilihat Tuhan. Dia tahu tak yang ni? Ada orang tak abang ada yang ni? Tak ada orang abang. Sebab tu manusia fail tang ni. Itu asas besar. Kita ni sebenar-benarnya apa saja yang berlaku dekat diri kita dari kecil sampai lah, sampai tua, sampai mati hanya kerana Tuhan melihat kita. Itu asas. Manusia atas dunia dia tahu tak yang ni? Dia tahu Tuhan perintah dia suruh buat tu yang dia tahu. Tuhan perintah dia suruh buat ni. Dia tahu hak tu saja. Dan Tuhan kata hang buat ni dapat ni, hang buat ni dapat ni. Dia tahu je. Tetapi dia tahu tak kata dia tak boleh ada melainkan Tuhan melihat dia lebih awal dulu sehingga penglihatan itu nyata sampai dia ada. Dia tahu tak yang ni? Kalau dia tahu tak tahu yang ni, dia duduk dengan faham jumud dia sampai mati. Ni aku buat dah Tuhan. Ni aku sembahyang tahajud. Ni aku sembahyang tarawih. Ni aku buat dah. Bagilah pahala. Macam mana hang boleh buat kalau kita tengok hang awal-awal tu? Di mana kuasa hang nak buat tu? Kuasa hang nak sembahyang tarawih hari ni, di mana hang ambil? Terbit mai kat mana kuasa hang boleh berdiri nak sembahyang tu? Terbit mai kat mana hang boleh baca bacaan Quran tu? Terbit mai kat mana? Daripada mana sumber? Hang beritahu ke aku? Kalau hang boleh buat sendiri, aku ada, hang pun ada. Jadi hang, bila hang ada, aku ada dengan hang ada ni ada beza tak? Hang ni manusia tak tahu. Bila tak tahu, dia duk kata, oh Nabi suruh kita sembahyang menyembah Tuhan. Tuhan kata, kalau aku perlu hang sembah, aku sama macam hang. Dan hang sembah aku bila? Aku ni ada bila? Sembahan hang ke aku ni bila hang buat? Aku ni wujud di alam ni bila? Tentu saja hang fail lah. Hang telah menyamakan aku dengan diri hang. Aku kan sama macam hang. Tak ni, tak ada orang bagi pencerahan. Kecil-kecil kita tak terima benda ni. Kita tahu kita main, oh, umur 15 kita kena semayang. Itu kita tahu. Dan semayang kena baca tu, kena baca ni. Ni nak terbit semua ni main dari mana? Nak terbit baca Fatihah ni semua main dari mana ni? Kita reti kan ni? Tak ni, Tuhan kata aku sembunyi dalam cerah. Hang bukan nampak. Aku sembunyi di akal hang je. Aku ada duduk meliputi akal hang, bukan nampak aku. Hang duk kira akal. Kalau kau ambil semua saja, apa yang datang? Itu lah. Manusia tak diberitahu. Saya duk kata, pasal apa orang tahu tak beritahu dulu? Pasal apa dia suka sembunyi ni? Atau dia pun tak tahu nak abang macam mana? Dia tak tahu nak abang macam mana? Patutnya semua orang kena tahu hak ni. Hak ni asas bagi setiap orang dalam agama. Bila dia tak ada asas, dia kata dia nak buat. Dia kata aku berjalan. Daripada tak ada, Tuhan buat bagi ada, tiba-tiba ada, dia boleh jalan. Maknanya Tuhan datang sekerat lagi, dia datang.
Kita ambil kuasa tak mana nak tolong. Dan Tuhan nak tolong. 12 Januari buat ni. Berehat sah. 13 pula kita buat pula. Tuhan abang sekali ikutnya. Jadi semua. Pasal dia sempurna. Tetapi yang pastinya dia tolong. Kalau suruh kita tolong, kita tak boleh hidup pun, nak hidup pun tak kerti. Dia tolong baru boleh hidup. Tang ni yang dia kata, ada siapa? Selain daripada aku ni ada siapa? Kok hang berasa hang ada orang lain, ada kuasa lain atuk hang? Adakah kuasa lain atuk hang? Sebab tu mai Yahudi, Nasrani, Majusi, Tuhan kata aku tak terima macam apa ada Tuhan lain. Wahai semua mai dari aku yang satu ni ya. Ya. Syukri. Syukri apa nama? Syafiq. Sekarang ni saya boleh cakap terima kasih lah ya Allah. Hari-hari. Bila hadirkan saya dalam Ya. Contoh yang baik Ustaz. Kalau contohnya dalam kita buat dosa kan. Itu kita cakap dengan pandangan bumi Allah mohon ampun macam tu. Boleh ya, sama. Kalau kita tengok, kalau gitu Tuhan lah bawa orang dalam penjara. Hakikat dia betul ya. Tapi nak hubung kait di mana kalau bukan atas perbuatan salah kawan tu. Hakikat dia memanglah betul. Kalau gitu, kerja Tuhan tak ada orang lain, salah pun penjara. Salah pun penjara. Silap pun dalam neraka. Tuhan ni kerja dia ni lah. Yang kata Tuhan ni. Buat meluat pun neraka. Buat bagus ni pun dalam surga. Dia baru sama macam kita. Dia baru sama macam kita. Aku kan sama macam. Bukan aku buh dalam neraka. Hang pergi duduk dalam suasana yang boleh masuk neraka. Aku tak buang. Hang pergi buat. Jadi nak relatekan yang orang suci Tuhan Ya. sekian alam tu. Ya. Dia letakkan diri dia dekat setiap. Ya. Tu saya kata. Ini pun saya abang. Dia kata, katakanlah aku memuji hamba aku Muhammad. Allah berselawat kepada Muhammad. Dia suruh kita kata. Dia sedang ni. Dia suruh kita kata. Dan bila dia suruh kita kata, kita kata. Kita tak kata. Kita kata dia yang kata. Nampak tu? Dia sembunyi tu kita kan nampak. Dia sembunyi pada perkataan kita kata. Wahai, hang tak kata yang kata aku. Tengok. Kita, tu saya tanya ni orang hebat-hebat agama ni. Tok Syekh semua. Lebay-lebay serban besar. Besar duit tu. Tengok mentekut. Depa cakap, depa selawat. Habis selawat semua dengan qasidah semua. Selawat. Saya duduk diam. Aku nak kata aku mana. Tengok depa ni. Depa selawat. Saya kata, tuan-tuan. Tadi tuan-tuan berselawat tak ancuk saya dengar. Hebat. Tuan-tuan, siapa sini yang betul-betul selawat kat Nabi? Ada seorang tahu. Kita selawat setiap hari Ustaz. Betul ke? Saya kata betul ke? Betul. Cuba tuan selawat. Dia pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak mau dengar Allah selawat. Saya dengar Tuhan selawat. Sampai pagi esok. Tuan kata Tuan selawat dekat Nabi. Tuan selawat saya nak dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan tetap kata Allah selawat. Tuan sendiri tak selawat pun. Mana dia selawat Tuan? Maknanya Tuhan kata aku ambil suara hang. Saya pilih hang tu. Aku ambil suara hang, aku puji hang. Itu betul ya. Aku tak bersuara dan tak berhuruf. Aku pakai suara hang tu. Aku puji hang balik. Pasal Muhammad bukan duk terasi, Muhammad duk hang tu. Hak mereka tengok Muhammad tubuh ni. Muhammad tubuh memang wafat. Pasal kalau Muhammad tubuh ada, dia selawat macam mana? Macam mana Muhammad tubuh selawat? Dia tak, dia kata Allah berselawat. Patutnya Ustaz, ada satu syllabus merungkai yang terang. Bersembunyi pada yang terang. Dan dia suruh selawat ni tiap-tiap kali semayang. Selawat. Pasal nak semayang diri tu. Nak bangun diri tu, nak duduk diri tu, nak sujud diri tu. Mana diri tu yang dipuji? Siapa nak puji? Tuhan. Guna siapa? Guna aku dah.
Pasal yang nyata aku. Guna suara aku, puji balik kat aku. Tak boleh malu. Ya Allah. Hang guna suara aku. Kalau aku ada suara, aku kan sama macam. Abang boleh selawat ya. Tok Syekh ni penin. Nak jawab, penin. Saya kata, Tuan mulia. Pasal apa? Allah Ta'ala pilih suara Tuan. Puji kekasih dia. Ambil suara Tuan. Allah, aku berselawat pada Nabi. Dengan Tuan berkata, Allah selawat pada Nabi. Pada kekasih dia. Dan Tuhan kata, telah kami turunkan Muhammad di tengah-tengah kamu. Dekat hang juga dia pun. Lagi tak nampak kemuliaan, tak tahu. Again, ada satu ayat Tuhan Abah, jangan campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Dan kalau kita tengok kematangan umur adalah 40. Dan ialah bila benda ini terbuka pada umur 40, insya-Allah dia ada jalan lah. Tapi sampai ke umur 40 dia tertutup. Benda ni tak ada, dia menyangkal benda ni, dia kata benda ni sesat, dia kata benda ni tak betul. Bagaimana pula dengan yang kata kelemah kebinasaan pada umur 40? Silakan. Tolak lagi yang benar hidup dia. Perubahan pada diri dia dah dia tolak dah. Bahawasanya hang terpaksa, suka tak suka balik aku, dia tolak dah, tak balik. Binasa dah satu. Umur tu, umur yang jiwa dia dengan Tuhan ni betul-betul rapat dah. Hak tu pun dia tolak juga. Binasa dah nombor 2. Dan ketika tu hati dah keras dah. Nak bentukkan boleh. Abang faham tak hilang dah. Kalau boleh berjalan, Nabi abang kat Abu Jahal kot. Nabi beradab muka dengan dia kot. Tapi pasal Tuhan kata, tak ada. Aku tak pergi kan. Jadi kita tahu benda tu akan menghinggapi kita sebelum 40. Standby. Lagi berapa tahun? Setahun lagi. 40. Dia campak dia di lembah Kelang. Ya, Matib. Masa kematian Nabi dulu lah kan. Ya, kewafatan dia. Kewafatan dia. Sayyidina Umar. Pada masa itu, dia macam tak boleh terima lah tentang kematian tu. Okey. Dan dia berkata bahawa sesiapa yang mengatakan Muhammad wafat penggal kepalanya. Tapi Abu Bakar. Kegagatan Abu Bakar tu yang mengatakan Siapa sembah Muhammad? Muhammad mati. Muhammad mati tapi Allah kekal. Allah kekal. So adakah kerana anwar miskat yang ada pada Abu Bakar itu boleh menenangkan Umar yang singa sama macam kita semua. Benda tu ada dekat diri kita. Dia keluar ya. Siapa yang ada platform, sentuh, nyala. Siapa yang ada hati tu sentuh, nyala. Dia akan sambak benda tu. Dia tempat suluhan. Jadi ada yang benda yang ada dekat Sayyidina Abu Bakar, ketika Sayyidina Abu Bakar ada dengan Nabi, cahaya tu cukup terang lah. Nabi kata kat sahabat semua, kalau ambil seluruh keimanan manusia di dunia ni, satu dunia ni keimanan manusia beriman pada Allah, cantum iman manusia tak akan challenge iman Sayyidina Abu Bakar. Punya hebat cahaya dia. Tak boleh challenge dia. Dia cukup beriman. Pasal apa? Dia dekat sungguh. Dia naik Nabi. Anak-anak kecil dia jumpa dah. Dia dukung dah. Dia kata satu pelik Nabi ni. Dia duk habang kat bini dia. Cerita dia duk habang bini dia. Pelik budak ni. Aku heran budak ni dia belin tak lain. Nabi naik atas dukung Halimatun Sa'diyah. Naik atas dukung Halimatun Sa'diyah. Naik atas Kaldai. Kaldai 3 piston ni. Sekali ketuk, sekali jalan. Halimatun Sa'diyah kata pakai dah. Kita dengan kabilah tu tinggal kita 2 hari lah. Macam mana nak digan dengan Fiat Mirafiori lama ni? Kurang-kurangnya kena pakai apa tu? Lamborghini kan apa boleh kan? Ini Fiat ni pun minyak enjin tak apa nak ada dah. Lambatlah kita. Dia dukung. Masa dia naik tu dia dukung Nabi duduk atas dukung dia. Dia naik atas Kaldai tu jadi segang. Kaldai tu belah pakai tebu apa tak tahu. Jumpa dengan geng-geng kabilah dia bertanya apa main di mana? Main ikut apa? Kami tinggal apa jauh kot.
Dia kata, ya tapi dia ni boleh macam. Dia belah semacam ya. Tang tu saja, kaldai pun kena. Kaldai pun tahu hak naik ni bukan sembarangan. Baik aku belah. Saat ini tak pasal-pasal kena. Kan? Nabi pergi beli dengan Sayyidina Umar kuda. Kuda. Orang hak jual kuda ni, dia tak kenal Nabi. Nabi mai beli dengan Umar. Umar pergi tanya dia, kuda ada? Dia kata tak ada, tinggal sekong tu lah. Tapi hak tu liak nak mampu . Siapa mai dia tendang turun tu ya. Dia kata aku nak beli. Hang boleh bagi jinak, aku bagi free. Kau ni kata dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil Nabi. Dia kata kalau boleh bagi jinak, dia bagi free. Nabi kata alhamdulillah, tak apa. Nabi pergi pegang kuda tu. Pegang tengkok kuda tu. Kuda tu duduk. Nabi naik, kuda tu jalan. Dia ni heran. Ui, pasal apa ni? Dia buat apa kat kuda aku? Dia kata hang tak kenal dia. Siapa dia? Bagi penampak tu. Sayyidina Umar bagi penampak tu. Jatuh. Hang pukul aku pasal apa? Kuda apa kenal, hang tak kenal. Tu Nabi tu. Kuda liak pun kenal kata ni Nabi. Hang yang tak liak tak kenal, hang teruk dah kuda ni. Boh penampak, tunggin langgang orang tu. Yang kata Sayyidina Umar tu. Dia saja masuk Islam hanya kerana Nabi peluk dia. Dia pergi tu bawa pedang dah. Aku nak pikrak kepala Muhammad ni kan. Aku duk kata jangan ajak kat adik aku, jangan ajak kat adik aku. Dia pergi ajak juga. Wahai bukan Nabi ajak, pun adik dia yang baca. Dia pergi nak tetap, Nabi pegang dia. Pasal apa? Nyayak bismillah tu lah. Hidup panjang. Jadi kalau kita bawa selawat, kita bawa perangai, kita bawa akhlak, kita bawa sifat Nabi tu, duduk kat diri kita, sama nilai tu. Masalahnya tak. Kaki kita beri kat kawan, badan dia sapu. Muhammad kat tu. Kan? Kulit ketam dia beri kat kawan. Kaki kita hak kurus isi ada belah lutut sikit ya kan. Dia bagi kat kawan tu hak lutut tak ada isi. Dia makan badan. Muhammad guna. Okey nak kaitan tadi kuda liar kan. Jadi kaitannya dengan hati liar dengan hati binatang. Kita ni tubuh tu lah binatang. Sebab tu kena asuh dengan roh tu. Roh tu kehambaan. Simbol dia yang tu lah. Luak kita ni borak-borak. Nabi nak naik. Yang menunggang kita tu roh kenabian ni. Menunggang tubuh kita yang borak ni. Jadi tubuh tu janganlah liar. Anak tunggang dia tu bukan sembarangan. Next. Ni jumpa tak jumpa raya pula. Tu pun kalau dan raya. Kalau tidak, mereka raya dulu lah. Ya, ya. Ibu. Macam biasalah Ustaz tu. Ustaz apa? Ke sebelah? Saya nak balik Kuala Lumpur. Nak balik Sungai Petani. Ya, tuan. Tu. Lori kopi dah sebelah. Lori kopi? Cantik. Dia tutup last call 12. 12. Nak order, minum lah apa pun, saya bayar. Lori kopi? Di sebelah ni ya? Ya. Cantik. Kita pergi minum kopi tu. Ada apa? Minta maaf nak lebih kurang. Penceritaan ni nak bagi bangun, nak bagi jiwa kita bangun. Bukan ada apa pun, Tuhan nak suruh kita bangun. Kita kata Allahu Akbar, bukan bagi habaq dia besar, supaya jiwa kita membangun. Suruh baca Quran supaya jiwa kita membangun, bukan untuk dia. Dia tak mau apa yang dia kaya lah. Jadi apa yang kita buat berurusan dengan dia untuk membangunkan dalaman kita bagi kuat. Jadi kalau kita semayang tu nak bagi kita membangun. Kita membangun fitnah-fitnah yang ada keliling kita ni, susah nak penetrate. Hidup selamat sikit, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Selamat meneruskan ibadah puasa. Moga-moga dengannya keampunan tercapai. Moga-moga dengannya keberkatan tercapai. Moga-moga dengannya kita kerahmatan Allah sentiasa ada dengan kita, insya-Allah. Umur panjang, kita jumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk Datin dan semua yang hadir. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan semua urusan, insya-Allah.
Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam. Ya, Americano. Tak mau. Americano yang tak ada gula. Li. Babak lah. Ali menganzur. Waalaikumsalam. Lepas itu puasa di kolam. Oh, di kuah. Apa khabar? Al-Malik. Wali Al-Malik. Jom kita pergi duduk tengok TikTok kau ya dah. Jom. Buka dia kau tak nampak tak apalah. Buka aku. Betul. Okay. Okay. Baik, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kopi. Saya tadi nak tanya, tapi kalau dia tanya selera bilik tu, tanya. Lagi tanya. Sekali lagi. Tak, bukan pasal dia dah live. Bila live orang nak tengok.